ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kali pertama pertemuan kita ni, lebih dahulu kita ta'arufkan namanya. Nama saya ni orang panggil Muhammad Rizal. Namanya Muhammad Rizal. Dia tengok sekali tengok macam orang Sabah, tapi bukan orang Sabah. Tengok macam mu'allaf pun bukan mu'allaf. Maknya Cina, bapaknya Jawa. Apa itulah. Kan, dikacuknya maknya Cina, bapaknya Jawa. Kan. Saya duduk di Bandar Baru Bangi. Kan, sudah berkahwin dan anak 6 orang. Jadi kita akan bukakan kuliah yang pertama ini, bicarakan tentang akidah tauhid, tentang soal akidah atau kitab tauhid, namanya Risalah Misbahul Munir. Harap-harap para jemaah, harap-harap kalau boleh sedapat mungkin lagi bagus ada kitab. Tak mahal pun, murahnya ni. Kan? Kat Shopee pun boleh dapat. Kalau payah nak dapatkan, kat Shopee pun dapat. Kan namanya Risalah Misbahul Munir. Kan? Kitab Jawi. Kalau tak silap dah ada terjemah kitab Rumi. Tapi kalau kita pegang kitab Jawi tu lagi baik kan. Kalau tak pandai Jawi tu pembelahan. Kita pembelahan jalan, insya-Allah lama-lama boleh tu. Kan kita buka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahullahu ta'ala binubuwatihi wa risalatihi wa ala alihi wa ashabihi allazina yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinihi. Berkata Tuan Pengarang Syekh Abdul Aziz, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan Dia dan mentauhidkan akan Dia, akan Allah. Permulaan dimulakan dengan ucapan basmalah. Kan? Nak ikutkan uslub Al-Quranul Karim, kita buka Mushaf Usmani, yang pertama-tama kita nampak ucapan basmalah. Kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca dengan nama Allah. Yang kedua nak junjungkan mafhum hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Kan? Yang kedua dimulakan ucapan hamdalah. Alhamdulillahillazi amarana. Jangan baca amarna. Kita baca amarana. Amara fi'il madi.
Na tu orang panggil dominas bin wajarin jadi maf'ulun bih. Kalau baca amarona, Allah suruh akan kita. Kalau baca amarna, kita suruh Allah. Itu lain dah beza. Sebab tu Arab ni dia berubah baris, terkadang berlainan makna. Ada yang berubah baris, terkadang makna tak berubah. Kan? Sebab tu dalam sembahyang, ketika kita baca Al-Fatihah, rukun kauli. Kan? Kalau berubah baris yang mengubahkan makna, itu merosakkan bacaan Fatihah sehingga membawakan sembahyang tidak sah. Kalau baca Fatihah berubah baris tapi tidak mengubahkan makna, kata ulama, itu juga membawakan tidak sah kerana bukan daripada kalam Allah. Dinamakan kalam ajnabi. Kan kalam ajnabi namanya. Membawakan rosak sembahyang. Kan? Maka ni kita bacakan apa? Alhamdulillahillazi amarona bima'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian itu. Alhamdulillah lafaz murad, lafaz mufrad, hamidah yahmadu hamdan. Fahuwa hamidun wa zaka mahmudun. Mufrad. Tapi lafaz lughah bahasa orang Melayu bila diulang-ulangkan menunjuk ada sebanyak. Diterjemah apa? Puji-pujian atau menggambarkan banyak. Padahal Arab alhamdu itu satu je puji. Tapi mana kita faham daripada puji itu datang lafaz yang banyak, hamdun itu satu puji. Kan? Bila terjemah puji-pujian, difaham dari mana? Kita ambilkan dari perkataan alif lam. Alif lam yang ada pada alhamdu itu, sebahagian ulama nahwu saraf mengatakan alif lam li jinsi. Kata setengah ilam lil istighraqi. Bermula segala jenis puji. Atau orang panggil, kita nak terjemah ikut nahwu saraf, bermula segala puji itu ataupun puji-pujian itu. Atau dikatakan bagi siapa puji-pujian? Lillah, bagi Allah. Kan? Puji ini dari segi lughah bahasa, bila sebut puji, apa arti puji? Puji itu dari lughah bahasa sebut baik. Bila pasal orang panggil, kan, kita nak tahu dari segi istilah dan dari segi lughah. Bila sebut bahasa lughah, apa arti puji? Sebut baik. Kan, sebut baik di lidah di atas keelokan yang bangsa ikhtiari sengaja dia sebut baik. Kan? Sebab keelokan lagi pula sengaja disebut atas jihad ta'zim, sebab dia nak membesarkan. Dia nak besarkan seseorang, dia nak besarkan, disebut. Kan? Kalau disebut, sengaja sebut baik, tapi bukan akan membesarkan. Itu namanya sindir. Kan? Dia katanya kan, cantik betul engkau ni. Sedangkan orang tu memanglah, kan, rupanya buruk. Itu sindir namanya. Dia bukan nak membesarkan. Kan? Ada orang panggil. Sebab tu kita kena faham, puji itu sebut baik di lidah di atas keelokan yang bangsa ikhtiari. Sengaja dia. Atas pihak nak membesarkan. Atau jihad ta'zim, nak besarkan. Itu puji. Sama ada puji itu membetuli nikmat ataupun puji itu tidak membetuli nikmat. Terkadang orang tu bukan pemurah. Kita sebut, baik betul, murah betul engkau ni. Sedangkan dia kedekut. Itu tidak membetuli nikmat. Orang panggil puji. Kan? Atau dikatakan dari segi lughah bahasa itulah puji. Adapun pada istilah syarak, kan, pada istilah syarak,
Apa itu puji? Puji-puji pada istilah syarak perbuatan yang nak beritahu, nak membesarkan Tuhan daripada nikmat dengan sebab keadaan nikmat, keadaan Tuhan yang memberi. Itu istilah. Apa puji pada istilah? Pada istilah puji itu perbuatan yang nak bagi tahu daripada nak membesarkan Tuhan. Perbuatan nak membesarkan Tuhan, Tuhan yang memberi nikmat dengan sebab keadaan Tuhan itu yang memberi nikmat. Atau puji pada istilah. Sama ada dengan sebut di lidah, ataupun sama ada itikad di hati, ataupun kita amalkan dengan anggota. Itu namanya puji. Kan? Nak dikatakan puji kena ada 5. 5 benda ni bila ada barulah dikatakan sesuatu itu puji ataupun pujian. Yang pertama, hamidun, orang yang memuji. Yang kedua, mahmudun, siapa yang dipuji. Yang ketiga, mahmudun bih, apa yang dipuji. Yang keempat, mahmudun alaih, sebab apa boleh puji. Yang kelima, syirah. Ada 5 ni, barulah namanya pujian. Contoh kita buat misal, kan rukun puji itu 5, hamidun. Yang kedua, mahmudun. Yang ketiga, mahmudun bih. Yang keempat, mahmudun alaih. Yang kelima, syirah. 5 rukun puji. Kita kena buat misal baru nampak. Kan? Macam mana nak nampakkan satu tu pujian? Contoh, si Abu belanja kita makan. Bila Abu belanja kita makan, kita puji. Abu, pemurah betul kau ni. Kan? Hamidun tu kita. Hamid orang yang muji. Kita lah orang muji. Mahmudun yang dipuji. Abu je kita puji. Mahmudun bih, apa yang kita puji? Kita puji, Abu, pemurah betul kau ni. Itu namanya mahmudun bih. Mahmudun alaih, apa sebab kita boleh puji Abu? Sebab belanja makan. Mahmudun alaih, oleh kerana Abu belanja makan, namanya mahmudun alaih. Yang kelima, lafaz. Begitulah sini. Di sini disebutkan alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Kalau satu ilmu, dalam satu ilmu, namanya ilmu sajak. Ilmu sajak ni kita baca hujung huruf yang sama. Waqaf dengan ha. Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidih. Waqaf dengan ha. Itu namanya ilmu sajak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahu Allahu ta'ala binubuwatih. Ada waqaf dengan ha. Wa ala alihi wa ashabihi allazi yuharriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dini. Waqaf dengan ha. Namanya ilmu sajak namanya kan. Atau 5 rukun. 5 rukun puji. Kan? Maklum dengan kita dah biasa mengaji kitab, puji ada 4 jenis kan. Bila al-ilam pada alhamdulillah jinsi, 4 jenis puji kan. Puji yang pertama, puji kodim kepada kodim. Apa maksud puji kodim kepada kodim? Allah memuji zatnya sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu puji kodim kepada kodim. Ni'mal maula, sebaik-baik kan? Hamba, sebaik-baik Tuhan yang memberi pelindung. Wa ni'man nasir, sebaik-baik Tuhan yang menolong. Kan sebaik-baik Tuhan penolong. Kan? Atau puji kodim kepada kodim. Puji kodim kepada hadis, awak puji hambanya. Ni'mal, apa kan? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba-Ku itu adalah
Nabi Ayub alaihissalam. Nabi yang terkenal diujikan dengan sakit, Nabi Ayub. Nabi yang terkenal dengan kekayaan, Nabi Sulaiman. Nabi yang terkenal dengan kemiskinan, Nabi Isa. Nabi yang terkenal dengan kecantikan, Nabi Yusuf. Nabi yang terkenal dengan sifat garang dia, Nabi Musa. Nabi yang terkenal berbakti pada ibunya, Nabi Yaakob. Kan? Maka Nabi yang paling terkenal, yang paling masyhur, yang Allah ujikan kesakitan, Nabi Ayub. Sehingga Allah rakam dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku itu, sebaik-baik hambaku itu, innahu awwab. Sesungguhnya itulah orang yang sentiasa kembali. Kata ulama mufassirin, kena pada Nabi Ayub alaihissalam. Atau orang panggil tentang puji kan. Ada puji hadis kepada Qadir, kita memuji Allah. Kan? Bila bersin, kita sebut Alhamdulillah. Kita memuji Allah. Orang yang pertama kali menyebutkan perkataan Alhamdulillah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama-tama mengucapkan Subhanallah, malaikat hamlatul arsy. Malaikat yang menanggung arash. Itulah yang pertama-tama makhluk menyebut perkataan Subhanallah. Ketika Allah ciptakan arash, besarnya tak terjangka oleh akal. Allah perintahkan 4 malaikat menanggung arash. Kata 4 malaikat ni, ya Allah, berat sangat arash ni. Maka Allah ajarkan malaikat hamlatul arsy, sebutkanlah Subhanallah. Ketika malaikat sebut Subhanallah, arash Allah yang begitu besar jadi ringan. Begitulah kita. Allah ujikan musibah, ya Allah, tak tertanggung. Sedih, sebab di hati. Bagaimana nak meringankan rasa sebab di hati? Beratnya ujian musibah pada diri kita. Ucapkanlah Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ketika Allah perintahkan malaikat Israel, malakul maut, masukkan ruh ke dalam lembaga Adam. Dimasuk sedikit, sedikit, sedikit. Ketika sampai ruh di hidung mulut, Nabi Adam bersin. Allah berikan ilham Nabi Adam, sebutkanlah Alhamdulillah. Maka orang yang pertama menyebutkan perkataan hamdalah itulah Nabi Adam alaihissalam. Oleh kerana Nabi Adam sebutkan hamdalah, dipusakaikan Nabi Adam rahmat. Dapat pusaka rahmat. Orang yang sentiasa memuji, dipusakakan mereka itu rahmat. Apa awak jawab? Ketika Adam menyebut Alhamdulillah, Allah jawab hamdalah daripada Nabi Adam alaihissalam, Yarhamu Rabbuka. Atau namanya dipusakakan rahmat kasih sayang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan? Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Yang keempat, puji hadis kepada hadis, kita puji sama sendiri kan. Itu banyaklah kan. Kita puji pada sahabat, Rasulullah puji pada Sayyidina Umar, kalaulah ada lagi Nabi kemudian daripada aku, wahai Umar, engkaulah orang. Kan? Itu banyaklah kan puji makhluk sama makhluk. Semua puji itu lillah. Lam yang ada pada lillah itu lam lil milkun. Lam lil milki, milik bagi Allah. Ataupun lam kan, makna kepunyaan. Ataupun lam lil ikhtisas. Segala puji itu lillah, tertentu bagi Allah. Bermakna jangan sombong.
nak mengajarkan kepada kita jangan ujub. Kalau orang puji, itu Allah nak rakamkan. Allah utuskan seorang perantaraan datang nak memuji. Itu hanya perantaraan. Hakikat kita kembali kepada Allah. Bila orang maki caci, jangan kita menyimpan dendam. Hakikat Allah sampaikan perantaraan seorang untuk memberi kita teguran. Sebab semuanya kembali lillah. Allazi amarana, Tuhan mana? Allazi sifat bagi Allah. Tuhan mana? Tuhan yang menyuruh akan kita. Ada ialah. Tuhan yang menyuruh ia. Ya, Tuhan menyuruh akan kita. Yakni kita sebagai orang yang mukallaf. Bukan hanya manusia, bahkan jin termasuk golongan orang yang mukallaf. Allah suruhkan akan kita, suruh apa? Dengan mengenalkan akan dia, akan Allah SWT. Itu satu perintah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan fa'lam. Fil amar kan alima ya'lamu i'lam. Saya rasa ada jemaah yang dah mengaji nahu kan. Mudah-mudahan kan. Suasi mujarad bab yang keempat kan. Alima ya'lamu i'lam fahuwa alimun wa zakam ma'lumun. I'lam fa'lam fil amar. Asal lil wujud kan. Fa'lam. Hendaklah engkau ketahui. Annahu la ilaha illallah. Satu perintah. Hendaklah engkau kenal. Bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang pertama-tama Allah perintahkan kita suruh mengenal. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kebanyakan ulama mufassirin menyebutkan illa liya'budun, melainkan kerana menyembah akan aku. Ada sebahagian ulama mufassirin menafsirkan illa liya'budun, melainkan kerana mengenal akan aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk apa? Kebanyakan mengatakan kerana untuk beribadah. Tetapi dalam 12 tafsir yang muktabar yang ada pada hari ini, ada ulama tafsir menyebutkan illa liya'budun, melainkan kerana mengenal akan aku. Itu pertama-tama. Kan kata ulama awaludin ma'rifatullah. Awal-awal itu mengenal akan Allah kan. Cuma kalau boleh kita, bila kita nak bertahlil, jangan kita campurkan hadis dengan ayat Quran. Terkadang kalau perasan, sebahagian dia menyebutkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri itu hadis. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu ayat Quran. Kalau boleh diasingkan, kita pilih salah satu. Bukan tak boleh campur aduk kan. Nak campur aduk, biar habis sempurna satu ayat. Bila dah habis sempurna satu ayat, baru kita boleh gabung campur. Sekarang belum habis, campur dah. Afdalul zikri, belum habis dah. Hadis tu belum habis, tiba-tiba kita select Al-Quran. Aku macam nampak kurang comel sikit lah. Tak berapa nak cantik sangat. Kita pilih satu. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau hadis. Kalau Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Itulah kata mu'allif, puji-pujian itu bagi Allah. Sifat Allah apa? Yang menyuruh akan kita yang orang mukallaf. Menyuruh apa? Allah suruh dengan mengenalkan akan dia, akan Allah SWT. Ya? Kata ulama, ma'rifat itu terbagi kepada 4. Ada setengah bagi 7. Ada setengah kata ma'rifat itu bagi 4. Kalau yang tasawuf bicara lain. Kan kalau yang tasawuf, ma'rifat itu bicara lain. Kita mengaji ilmu tauhid, kita bicara dalam ilmu tauhid kan. Ma'rifah kata ulama usuluddin, ma'rifat itu 4 bagi. Yang pertama ma'rifat hakikat. Ma'rifah hakikat. Yang kedua ma'rifah
iyaniyah. Makrifah iyaniyah. Yang ketiga, makrifah kasyfiyah. Kasyaf. Makrifah yang ketiga, makrifah kasyfiyah. Makrifah yang keempat namanya makrifah burhaniyah. Makrifah burhaniyah. Yang pertama, makrifat hakikat. Kenal Allah dengan zat. Tidak ada seorang pun yang sampai maqam dia mengenal kunhi zat. Kan? Kita tidak boleh mengenal. Kan? Tidak satu makhluk pun yang boleh melihat Allah dalam dunia secara yaqazah, melainkan hanya berlaku kepada baginda Rasulullah SAW saja, kan. Itu makrifah hakikat namanya. Yang kedua, makrifah apa namanya? Yang kedua, makrifah iyaniyah. Yang kedua, makrifah iyaniyah. Apa yang dikatakan makrifah iyaniyah? Terbuka segala dinding lalai. Satu saat pun dia tidak pernah lalai. Itu makrifah iyaniyah. Setiap detik, setiap degupan jantung, dup, dup, dup. Dia tidak pernah lalai. Hanya Allah, 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 Allah. Satu saat pun tak lalai. Tinggilah makam tu. Orang panggil makrifah pun dalam tauhid, makrifah iyaniyah namanya. Yang ketiga, makrifah kasyfiyah. Kasyaf. Makrifah kasyfiyah. Apa arti makrifah kasyfiyah? Makrifah kasyfiyah ini, itu martabat wali-wali. Kasyaf kan, martabat wali-wali terbuka dinding. Bagaimana maksud makrifah kasyfiyah? Hatinya hanya berbimbang-bimbang. Tidak lain melainkan hanya Allah semata-mata. Bermakna masih ada saat yang lalai. Cuma kebanyakan waktu hatinya masyghul, hanya berbimbang dengan Allah. Lebih tinggi daripada makrifah kasyfiyah, itu makrifah iyaniyah. Tak pernah lalai. Kasyfiyah itu terbuka hijab, hatinya bermasyghul, hanya mengingat, kebanyakannya ingatkan Allah. Ketika ia melihat si fulan berjalan, ia tidak melihat semata-mata perbuatan si fulan yang berjalan. Ia tembus pandangannya, ia melihat Allah yang memperjalankan. Itu makrifah kasyfiyah. Ia melihat musibah yang turun. Bukan ia berasa sengsara sakitnya musibah, tidak. Tetapi ia nampak yang memberi musibah itu Allah untuk mengampunkan dosa, untuk menaikkan darjat. Itu makrifah kasyfiyah namanya. Yang keempat, makrifah burhaniyah. Dikenal Allah dengan beberapa dalil. Dia mengenal Allah dengan beberapa dalil. Kan? Kita orang awam, kebanyakan kita orang awam, orang panggil makrifah apa? Kita kenal Allah dengan dalil, kan? Kita ambilkan alam sebagai dalil untuk kita kenal Allah. Kita melihat langit sebagai dalil untuk kita kenal Allah. Namanya makrifah apa namanya? Dinamakan makrifah kita ini makrifah burhaniyah. Kita perlukan dalil makhluk untuk kita mengenalkan Khalik yang menciptakan makhluk. Rendahlah kita martabat gitu. Kita kenal Tuhan, kita ambil makhluk untuk kita mengenal Tuhan punya. Allah Khalik yang menciptakan makhluk, tiba-tiba nak kenal Khalik, kita ambilkan makhluk untuk dijadikan dalil mengenal Khalik. Itu namanya makrifah burhaniyah. Kan? Kita perlu dalil untuk mengenal Allah. Kan? Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi, dan mentauhidkan akan dia dan mengesakan akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala. Bila kenal, kita itikadkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan esa, tidak ada lain daripadanya, itulah namanya kita mentauhidkan. Maka dalam khutbah dia, dalam khutbah
dalam pendahuluan muqaddimah alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi, ada satu ilmu balaghah namanya, dalam ilmu balaghah namanya ilmu badi'. Dalam ilmu badi' satu istilah namanya bara'atul istihlal. Dan kalau kita mengaji ilmu badi' balaghah, satu istilah namanya bara'atul istihlal. Daripada khutubah kitab, kita boleh dapat gambaran kitab ni nak bicara ilmu apa. Daripada khutubah kitab, kita dapat gambaran dah. Dah dapat kunci. Oh, kitab ni akan datang nak bicara ilmu tauhid. Macam mana kita nak tahu kitab ni bicara ilmu tauhid? Kita baca khutubah dia. Alhamdulillahillazi amarana bima'rifatihi wa tauhidihi. Disebut dah perkataan ma'rifah, sebut perkataan tauhid. Itu satu gambaran aku nak bicara kitab ini dalam ilmu tauhid. Itu istilah ilmu badi' namanya bara'atul istihlal namanya kan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'asahullahu ta'ala binubuwatihi wa risalatihi. Dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melantikkan akan Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala, melantik dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya. Yang pertama dimulakan basmalah, yang kedua dimulakan hamdalah, yang ketiga dimulakan selawat dan salam. Satu ilmu dalam ilmu balaghah mengajarkan kepada kita cara kita nak bercakap. Yang pertama-tama sebut bismillah. Yang kedua sebut alhamdulillah. Yang ketiga selawat atas Nabi. Itu satu ilmu dalam balaghah, cara kita nak bercakap. Orang jemput kita bercakap, apa mula-mula kita nak sebut bismillah dulu. Kul amrin zibalin kan. Yang kedua alhamdulillah, pun ada hadisnya kul amrin zibalin juga kan. Yang ketiga selawat dan salam kan. Wassalatu wassalamu, dan rahmat, dan rahmat. As-salatu orang panggil rahmat. Wassalamu, dan kesejahteraan. Cuma ulama kan, berbezalah sedikit khilaf di kalangan para alim ulama. Kata setengah ulama, kalau selawat daripada Allah SWT itu maknanya rahmat. Bila Allah berselawat atas Nabi, maknanya rahmat. Kalau malaikat yang selawat atas Nabi, makna istighfar. Kalau selain Allah dan malaikat selawat atas Nabi, seperti kita umat, itu maknanya doa. Khilaf, kata setengah ulama, perkataan yang tahqiq, kalaulah orang panggil selawat dari Allah itu maknanya memberi nikmat. Biasa kita dengar kalau Allah selawat maknanya rahmat. Satu kaul yang lain mengatakan, bila Allah berselawat maknanya apa? Maknanya Allah berikan nikmat. Allah berselawat maknanya Allah berikan nikmat. Bukan sekadar beri nikmat, tapi disertakan dengan ta'zim, nak membesarkan. Bila Allah berselawat, Allah nak besarkan orang itu. Kalau Allah selawat atas Nabi, Allah nak besarkan Nabi dengan cara bagaimana? Allah berikan nikmat. Itu mana selawat dari Allah. Kalau malaikat berselawat, kalau jin berselawat, kalau manusia berselawat, itu maknanya doa. Cuma berbeza dengan jumhur lah. Jumhur ulama, malaikat selawat, mana istighfar. Kita umat selawat, mana doa. Itu berbezalah khilaf di kalangan ulama kan.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Okay. Sallu, selawatlah oleh kamu alaihi wasallimu taslima. Dalam khutbah Jumaat kan. Dan rahmat dan kesejahteraan minta orang panggil kalau kita nak takdir nahu, kalau tidak main nahu saraf nazilatan. Wassalatu mubtada, ala tu tak lu maksud dia khabar. Khabar kan mesti isim, ala kan haraf. Kan takdirlah isim. Apa isim dia? Nazilatani. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan nazilatani. Turunlah keduanya rahmat dan kesejahteraan turun ke atas penghulu kita. Penghulu bahasa Arabnya Sayyid. Nabi Muhammad maqam Sayyid. Apa dalil? Ana sayyidu wadi Adam wala fakhra. Aku ini kata Rasulullah penghulu. Kan? Siapa Nabi kita? Turun ke atas penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi ni bahasa Arab. Melayu kata orang yang dipuji. Nabi diambilkan daripada lurah bahasa An-Naba. An-Naba ni ceritalah. An-Naba. An-Naba dia boleh dengan isim maf'un, dia boleh dengan isim fa'il. Kan? Kalaulah satu lurah, Nabi maksudnya orang yang mencerita. Apa maksud Nabi tu orang yang mencerita? Dia ceritakan per kita umat. Dia Nabi. Kalau man isim maf'ul, Nabi ni orang yang dicerita. Apa maksud orang yang dicerita? Malaikat cerita per Nabi. Atau isim maf'ul. Asal lurah diambilkan daripada perkataan an-naba, itu Nabi. Boleh dengan lurah ya, boleh dengan lurah hamzah. Kalau dengan lurah ya, wajib sabdu syiddah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca tasyahud kan? Kalau dengan lurah hamzah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pun boleh sah. Kan? Dia ambilkan perkataan an-naba. Kan? Siapa nama-nama kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal man dipuji tapi dah jadi isim, namanya Muhammad. Yang melantikkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala, melantik dengan jadi nabinya nubuah, jadi rasulnya risalah. Bila Allah lantikkan Muhammad jadi nabi, bila Allah lantik Muhammad jadi rasul, dalam bulan Ramadan, waktunya waktu malam hampir subuh, turun Jibril. Di mana tempatnya? Bukit Jabal Nur, satu lubang namanya Gua Hira. Berkata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ma'ana biqari'in, kata Rasul. Aku apa nak baca apa tak tahu ni. Ketika itu dilantikkan menjadi seorang nabi. Bila jadi rasul? 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian, ketika Rasulullah pulang ke rumah dengan perasaan duka cita, tak ada orang nak dengar kata-kata dia, Nabi selimut. Turun Jibril. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Wahai orang yang sedang berselimut, kum bangunlah kamu, fa'anzir. Pergi menyampaikan, menakutkan pada umat. Baru jadi rasul, barulah awal lantik jadi rasul. Bermakna 40 tahun jadi nabi, 3 bulan kemudian baru jadi rasul. Berbeza. Kan? 40 tahun dilantikkan menjadi nabi, 40 tahun 3 bulan dilantikkan menjadi seorang rasul. Wa ala alihi wa ashabihi allazi yuharriduna bi izharil haqqi
wa i'la'i dinihi. Bukan saja kita minta rahmat dan salam turun ke atas penghulu Nabi kita, kita mintakan juga rahmat dan salam turun ke atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maklumlah kan, bila kita mengaji kitab turas kan, kita mengaji kitab turas, keluarga Nabi terpecah berapa bahagi kan. Ada keluarga pada makam doa, ada keluarga Nabi pada makam puji, ada keluarga Nabi pada makam zakat, atau berbeza. Kalau keluarga Nabi pada makam puji, kan, kullu mu'minin, kan, taqi, tiap-tiap orang beriman yang bertakwa, itu termasuk keluarga Nabi. Kalau kita orang beriman bertakwa, bermakna kita sebagian keluarga Nabi. Keluarga pada bab mana, orang tanya? Keluarga pada bab puji. Keluarga pada makam puji, kullu mu'minin taqin, tiap-tiap orang beriman lagi bertakwa kepada Allah, namanya keluarga Nabi pada makam puji. Yang kedua, keluarga Nabi pada makam doa. Keluarga Nabi pada makam doa, tiap-tiap orang beriman, kullu mu'minin walau asiyan, tiap-tiap orang beriman sekalipun dia maksiat derhaka, dia juga termasuk keluarga Nabi. Bahkan kata ulama, dialah orang yang paling berhajat. Sebab dia buat maksiat, dia yang paling berhajat, perlukan doa. Bermakna bila kita berselawat, bukan hanya untuk Nabi, tetapi untuk diri kita sendiri. Sebab dalam selawat kan ada erti keluarga. Allahumma salli ala wa ala ali, kan? Ada ahli keluarga. Kita berselawat, bermakna kita juga mendoakan untuk diri kita. Ada keluarga Nabi pada makam zakat, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib. Atau di sisi mazhab Syafi'i, keluarga Nabi pada makam zakat itu dua saja, Bani Hashim, Bani Muttalib. Kalau mazhab Hambali, kalau mazhab Maliki, keluarga Nabi pada makam zakat itu kena pada Bani Hashim saja. Bani Hashim saja di sisi mazhab Hambali, di sisi mazhab Maliki. Keluarga Nabi pada makam zakat. Adapun di sisi mazhab Hanafi, Ali tu, maksud ahli keluarga tu, Ali Muhammad kan, ahli keluarga, yakni Sayyidina Ali, yakni Sayyidina Ja'far, yakni Sayyidina Aqil, yakni Sayyidina Abbas dan Sayyidina Haris. Kan? Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, yang keempat Sayyidina Abbas, yang kelima Sayyidina Haris. 5 saja dikatakan keluarga Nabi di sisi mazhab Hanafi. Sebab tu bila orang beritahu keluarga Nabi kan 5 orang saja, oh bermakna dia berjalan atas jalanan mazhab Hanafi. Kata Imam Hanafi, keluarga Nabi 5 saja. Siapa? Sayyidina Ali. Adik-beradik Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ja'far. Adik-beradik Sayyidina Ali lagi siapa? Sayyidina Aqil. Ali, Ja'far, Aqil, adik-beradik. Abbas, pakcik Nabi. Sayyidina Abbas dan Haris. Kan? Haris pun pakcik Nabi. Anak sulung Abdul Muttalib. Itu kalau kita berjalan di atas mazhab Hanafi, keluarga Nabi. Keluarga Nabi pada makam doa, keluarga Nabi pada makam puji, keluarga Nabi pada makam zakat. Itu berbeza-beza kan. Dan minta juga rahmat dan salam turun keduanya ke atas keluarganya, keluarga Nabi. Dan juga dan sahabatnya, sahabat Nabi. Minta juga rahmat dan salam turun ke atas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi? Orang yang semasa lah. Kalau hari ini orang akhir zaman mimpi, dia bukan sahabat. Sebab tak melihat secara yaqazah dengan tubuh badan. Kan? Orang yang dikatakan sahabat, orang yang semasa dengan Rasulullah SAW. Kan?
dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kekal imannya, bertemu di muka bumi, itulah dikatakan sahabat. Semasa dan beriman, kemudian kekal iman dan bertemu di bumi. Kalau bertemu di langit bukan sahabat. Rasulullah Isra Mi'raj bertemu Nabi Isa di langit. Nabi Isa masih hidup, maka bukan sahabat. Rasulullah naik Isra Mi'raj bertemu Nabi Idris di langit. Nabi Idris masih hidup, bermakna bukan sahabat. Sebab nak dikatakan sahabat, mesti bertemu di bumi. Kan? Berapa ramai sahabat? Banyak riwayat lah kan. Satu riwayat bilangan sahabat 124,000. Sama dengan bilangan Anbiya. Berapa bilangan Nabi? 124,000. Berapa bilangan sahabat? 124,000. Berapa bilangan janggut yang ada pada Nabi? 124,000. Berapa bilangan kayu yang ada pada bahtera Nabi Nuh AS? 124,000. Dalam riwayat menyebutkan, ketika Nabi Allah Nabi Nuh AS buatkan bahtera, kayu tu ada 124,000. Nabi Nuh tulis setiap satu luh, satu kayu, satu nama Nabi. Satu kayu, satu nama Nabi. Habis siap buat bahtera, cukup 124,000 kayu, cukup nama 124,000 nama. Nabi Nuh tambah lagi 4 kayu. Nabi Nuh tulis kayu yang pertama, Abdullah. Yang kedua, Umar. Yang ketiga, Osman. Yang keempat, Ali. Abdullah tu Abu Bakar lah. Abu Bakar tu nama gelaran. Nama sebenarnya Abdullah. Dan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua Ainin. Itulah mintakan juga selawat dan rahmat dan salam dan kesejahteraan, mintakan turut atas keluarga Nabi, turut atas sahabat Nabi. Apa sifat sahabat? Yang bersungguh-sungguh mereka itu sahabat dengan menzuhirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya, agama Allah atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bersungguh-sungguh. Sifat sahabat ni, dia takkan boleh tengok depan mata berlaku perkara mungkar. Itulah didikan bagi Rasulullah SAW. Satu hari, Sayyidina Muawiyah yang memerintah negeri Syam naik baca khutbah. Sengaja Sayyidina Muawiyah berkata-kata dengan salah dalam khutbah. Tidak tengok. Ada tak di kalangan sahabat yang masih ada? Orang yang mendengar khutbah dia, kalau ada sahabat, dia akan bangun, akan bangkang. Atau Sayyidina Muawiyah, dia nak tahu begitu. Sayyidina Muawiyah zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, dia jadi khalifah. Sayyidina Muawiyah jadi pemimpin dekat negeri Syam. Naik khutbah, Sayyidina Muawiyah pun baca. Sengaja baca salah. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki syekh tua, ditegur. Tahulah Sayyidina Muawiyah, di zaman dia tu, masih ada lagi di kalangan sahabat. Itu hebat didikan Rasulullah. Sahabat ni, benda salah depan mata, macam mana pun rupanya, dia pasti akan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang panggil yang bersungguh-sungguh, mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum, bersungguh-sungguh dengan menzuhirkan yang sebenar. Sebab itu dah mereka dapat gelaran. Kalau kita mengaji hadis kan, Al-Azkar, disebutkan hadis Al-Azkar, ketentuan radhiyallahu anhum ini ketentuan hanya pada sahabat saja. Bila sebut sahabat radhiyallahu anhu, tidak layak nak memberikan doa radhiyallahu anhu, melainkan hanya para sahabatnya. Khairul qurun qarni, kan? Summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu kurun aku,
kurun Rasulullah. Dapat melihat sendiri tubuh Rasulullah. Dapat mendengar sendiri kata Rasulullah. Itu sebaik-baik kurun. Summal lazi nayalunahu. Kurun yang menginikan akan aku. Ya, kurun sahabat, kurun tabi'in, tabi'in, dan kemudian kan. Itulah sahabat dizuhirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya. Wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawan aku, bahawa aku tulis baginya, bagi setengah kawan tu, satu risalah. Nak bicarakan apa risalah ini? Pada menyatakan agama dan memperkenalkan akan agama. Akan datanglah kan. Kemudian kata muallif, wa ba'du, dan adapun kemudian dari itu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tangguh dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma ftah bihikmataka futuhal arifin wanshurna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kepada Allah Taala, kita sama-sama mendengar kuliah Ustaz yang pertama pada malam ini, insya-Allah. Saya mengharapkan pada minggu akan datang, insya-Allah, sahabat sama pada malam ini teruskan ya. Kita bertawasi kita. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Setelah itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sama-sama semua. Jumpa lagi.